Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ramadan Karim kepada semua. Jadi pagi ini kita akan berkongsi ilmu tentang cara-cara penilaian dalam talian ataupun tips and tools for online assessment yang akan disampaikan oleh penceramah khas kita yang kita import daripada jauh dari jauh. Jadi sebelum tu kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Quran. Okay, baik. So insyaAllah sesi pada hari ini saya anggap sebagai satu perkongsian yang berbentuk kata dua hala lah. Kalau boleh saya tak nak bercakap seorang-seorang, jadi kalau tuan-tuan perempuan ada soalan ke ataupun nak share pengalaman ke apa ke, silakan . So kita akan tengok tentang apa dia sedikitlah tips dan juga mungkin saya akan sharekan apa di antara tools yang boleh kita guna pakai untuk tujuan kita melaksanakan assessment untuk pelajar-pelajar kita. And then kalau sekiranya ada soalan ke, maknanya sewaktu saya cakap ni kalau tiba-tiba tak ada idea nak tanya, so boleh gunakan ruangan chat tu untuk post soalan sebab sesi ni saya dah record lah. Jadi insyaAllah nanti saya akan share jugalah video ni untuk rujukan bersama. Okay, jadi mungkin kita semua ni sebagai pensyarah, sebagai educator, assessment is not something yang yang memang kita dah biasa dengan assessment kan. Cuma just untuk kita refresh balik lah. Kenapa bila kita bercakap tentang teaching and learning, at the end kita ada proses untuk membuat penilaian. So at the first place, kita perlu lebih jelas kenapa kita melakukan ataupun kita melaksanakan assessment itu. And of course, bila kita bercakap tentang PMP ataupun teaching and learning, ada proses input, maksudnya apa konten dalam kursus-kursus yang kita ajar, and then berlakunya proses kan, maksudnya pelajar buat tugasan ke, pelajar buat perbincangan dan sebagainya, dan akhirnya tentulah at the end of the session ataupun di hujung semester kita nak tahu apa sama ada apa yang kita harapkan, objektif yang kita telah tetapkan di dalam proforma kursus kita itu sama ada telah dicapai oleh pelajar ataupun tidak. Jadi of course assessment ni memang kita tak boleh nak lari lah. Okay. Dan of course kita tahu bahawa secara basicnya assessment ni kita jalankan untuk kita menilai siapa. Kita nak nilai pelajar lah paling utama kan. Dan apa dia yang kita nilai pada pelajar bergantung kepada objektif untuk kursus yang telah kita tetapkan. Dan saya pasti bahawa dalam khusus kalau di UKM kami panggil proforma dalam kata guideline dalam kursus tu kita ada HPP kan, kita ada hasil pembelajaran program, kemudian kita ada HPK, hasil pembelajaran khusus. Jadi dan kita dah tentukan mengikut MQA tu okey untuk ni apa dia objektif yang kita harapkan pelajar untuk capai. So of course yang paling utama sekali ialah kita buat assessment ni adalah untuk kita mengenal pasti pencapaian pelajar. Sama ada dari segi kognitifnya, mungkin ada kursus-kursus yang memerlukan kepada kemahiran psikomotor kan, atau juga ada kursus-kursus seperti yang melibatkan efektif, ciri-ciri efektif, perasaan, penghayatan, nilai dan sebagainya. So itu adalah domain-domain yang akan terlibat bila kita bercakap tentang assessment. Dan tidak dilupakan bila kita buat assessment ni, kita bukan hanya 100% menilai pelajar. Apa yang penting juga ialah kita menilai pengajaran kita sendiri. Betul tak? Sometimes kita tengok, kenapa pelajar-pelajar ni tajuk ni macam mereka tak ibu tak nak bagi dia nampak ibu. Kenapa ada pelajar yang untuk katalah untuk semester tu satu subtopik yang kita ajar tu semua skor rendah. Kenapa? Jadi mungkin skor ataupun hasil daripada penilaian yang kita lakukan itu sebenarnya juga boleh kita gunakan untuk kita reflect pengajaran kita sendiri. And therefore kita gunakan dapatan itu sebagai peluang untuk kita menambah baiklah untuk pengajaran kita mungkin untuk kohort pada semester akan datang. Alright, so tu secara basic lah. Saya rasa kita semua setujulah bahawa assessment memang kita nak buat penilaian sama ada pelajar mencapai objektif dan mungkin kita juga nak lihat sejauh manakah pengajaran kita ataupun aktiviti pembelajaran yang telah kita design ataupun kita reka bentuk untuk semester itu membantu pelajar untuk mencapai objektif tersebut. Right?
Okey, dan saya rasa semua ni pun dah maklum kan, kita ada umumnya kita ada dua jenis lah assessment. Yang pertama kita ada formative dan yang kedua kita ada summative assessment. Okey. So saya rasa semua pun sudah jelas lah kan, just untuk kita refresh balik tentang assessment. Alright. So bila kita cakap tentang formative assessment, dia bersifat apa? Dia adalah satu aktiviti yang kita jalankan dari masa ke semasa dan dia mungkin boleh jadi satu aktiviti yang sangat ringkas. Yang dia tidak semestinya dalam bentuk tulis dan sebagainya. So dalam formative assessment ini sebenarnya tujuan utama kenapa seseorang pengajar ataupun tenaga pengajar itu melaksanakan formative assessment, yang penting ialah untuk apa dia? Untuk mendapatkan penilaian secara berterusan. Katalah kita mengajar 14 minggu kan, dan 14 minggu tu mungkin kita pecahkan kepada mungkin 12 topik ya, tolak dengan minggu pertama pengenalan dan minggu terakhir untuk reflection. Mungkin kita ada 12 topik atau beberapa subtopik yang telah kita rangka di dalam pengajaran kita untuk setiap minggu. Jadi untuk formative assessment, bila kita habis satu subtopik, kita buat satu assessment dan feedback yang kita dapat tu sebenarnya boleh kita nilai dah. Oh okey, setakat ni pelajar ni dah faham tak ataupun dia dah boleh ke mencapai skills yang kita harapkan ya. Contohnya kalau macam saya di UKM, saya ajar subjek teknologi pendidikan ya, saya ajar subjek inovasi dan teknologi dalam PMP, ataupun mungkin yang ni untuk undergrad lah, ataupun satu lagi saya ajar computer in education. Jadi banyak skills-skills especially dalam computer in education yang melibatkan skills pelajar. Contohnya kalau antara tugasan pelajar mesti menghasilkan satu e-portfolio kan, dia orang kena guna website. Jadi kadang-kadang untuk lab minggu itu saya boleh kena pasti apa sebenarnya yang pelajar tak boleh capai lagi dengan cara kita melihat apa dia progress yang ada dekat dia punya website, sebab kita ada URL dia kan. So kita tengok pelajar ni dah ada section untuk reflection misalnya, ada pelajar yang belum ada lagi. So dengan cara tu, dengan bila kita buat formative assessment, kita boleh kena pasti dah, oh pelajar ni dah sampai ke tahap mana, dan mungkin pencapaian pelajar antara satu individu dengan individu yang lain tu memang tak sama ada yang cepat, so of course bila kita dah dapat feedback macam tu, itulah kita boleh merancang sesuatu kan. Katalah pelajar yang mungkin dia tak boleh capai lagi, dia agak slow, apa yang boleh kita buat? Mungkin kita boleh assign rakan lain untuk bantu dia, ataupun mungkin kita boleh personal tutor dia dan sebagainya, right? So itulah dia antara formative assessment. Dan summative assessment pun bukanlah sesuatu yang asing untuk kita, di mana dia adalah berbentuk mungkin dalam bentuk penilaian yang kita akan bagi skor kepada pelajar ya. Dan dalam summative assessment ni tidak semestinya bermaksud yang exam final dekat dewan tu sahaja ya. Memang peperiksaan akhir merupakan salah satu daripada contoh-contoh dalam penilaian summative, tetapi ada lagi perkara-perkara ataupun penilaian lain, bentuk penilaian lain yang boleh kita gunakan sebagai summative assessment. InsyaAllah nanti kita akan tengok selepas inilah ya. Okey. Ana استخدمت Google Slide. Tulisan Fakiru. Okey, sekejap saya mutekan all sekejap ya. Okey. Kita sambung dan ini juga sebagai satu revision jugalah. Saya rasa semua pun dah tahu tentang taksonomi Bloom, yang ini adalah yang revised punya version. Ya, kalau dulu yang taksonomi Bloom yang saya ingat masa zaman-zaman saya belajar dekat UM dulu, dia ada apa pengetahuan ya, dia ada kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis, yang akhir sekali adalah penilaian. Tetapi starting from 2001 kalau tak silap lah, taksonomi Bloom ni telah pun melalui satu proses revision, dan akhirnya apa yang kita lihat terpapar pada skrin ni, ini adalah antara kemahiran ataupun
skills yang perlu pelajar capai yang mengikut turutan taksonomi dia. Maknanya daripada bawah ke atas ya. So yang paling rendah sekali taksonomi Bloom ni adalah remember. Maksudnya dia hanya ingat, dia perlu ingat. Contohnya siapakah nama Perdana Menteri Malaysia yang ketiga contohnya. Dia terus ingat macam tu. And understanding is one step further. Maksudnya dia memahami sesuatu konsep, misalnya konsep campur, konsep tolak contohnya lah kan. Dan seterusnya sampai ke satu tahap lagi dia boleh mengaplikasikan kemahiran ataupun kefahaman yang dia dah ada itu dalam bentuk aplikasi. Dan seterusnya kita ada juga kemahiran untuk menganalisis, untuk kita membuat evaluation ataupun synthesis, dan akhirnya yang paling tinggi sebenarnya ialah creation ataupun create. Students will be able to create something out of kata dia punya kemahiran yang kita nak lah. So mungkin dalam bentuk creation ni adalah yang paling tinggi sekali, yang mana bila pelajar mampu demonstrate the ability untuk create something, katalah kita bagi dia projek kan, projek apa. So apa dia kriteria yang kita nak ukur dalam projek tersebut, dan akhirnya mereka boleh menghasilkan sesuatu. So that is actually the highest taxonomy yang boleh kita ukur bagi pelajar-pelajar. Jadi kalau kita hanya cakap bahawa okay, assessment ni should be orang kata dalam dewan, mesti soalan peperiksaan. Tapi sejauh manakah soalan-soalan peperiksaan, ya, kalau katalah kita buat multiple choice question kan, sejauh manakah soalan-soalan itu boleh mengukur semua kemahiran ini? Mungkin tidak semua kan, kalau kita cakap tentang soalan peperiksaan di dalam kertas soalan. Mungkin untuk creation, kita tak boleh ukur semasa peperiksaan akhir di dalam perdewan. Tetapi kita boleh sebenarnya mengukur creation ini, maknanya kreativiti pelajar, kemahiran mereka, kebolehan mereka untuk menghasilkan sesuatu daripada kefahaman yang telah mereka capai itu, adalah mungkin dengan cara kita bagi projek dan sebagainya. Okay? Okey, dan baik, ini saya dah susun ya mengikut taksonomi tadi. Kalau kita masih ingat, yang paling rendah ialah kita ada remember, maksudnya dia hanya ingat saja. Kemudian dia ada understand, dan application ataupun ability to apply knowledge. Dan ini saya rangkumkan sekali lah, sama ada dia boleh membuat analisis, dia boleh buat penilaian ataupun sintesis, dan akhirnya dia boleh menghasilkan. Okay? So ini sebenarnya antara contoh-contoh lah. This might not be the orang kata perfect one. Mungkin ada lagi lah, mungkin saudari boleh share dengan saya. Agak-agaknya untuk remember ni mungkin ada lagi lah contoh assessment yang boleh kita masuk dalam slide ini. Ini hanya setakat yang saya terfikir semalam lah, sebab buat slide ni pun pukul 1 lebih baru siap buat slide semalam. Okay. So ini saya akan pergi secara terperinci selepas ini dengan katalah untuk remember apa dia tools dalam talian yang boleh kita guna pakai untuk kita mengukur setiap skills yang ada ini ya. Contohnya kalau untuk remember ataupun hanya untuk ingatan, memorization, kita boleh menggunakan soalan-soalan latihan ataupun mungkin kita boleh ukur dalam bentuk final exam lah. Sama ada dalam bentuk multiple choice question, kita ada soalan A, B, C, D, E tu kan. Kemudian mungkin ada soalan true, false, mungkin ada matching, tapi saya rasa matching ni mungkin untuk peringkat tertiary education ataupun di peringkat pengajian tinggi mungkin might not be that orang kata sesuai lah untuk pelajar-pelajar kita ya. Atau mungkin fill in the blank, mungkin kita boleh masukkan soalan yang berbentuk short answers. Dan mungkin boleh juga kita guna pakai untuk games and then quizzes ya. So sebab dalam game dan quizzes ni biasanya soalan ni macam straightforward saja kan, just untuk recall and then pelajar jawab dan dia dapat score. Okay. Dan untuk sekiranya objektif pengajaran kita dalam proforma kita tu dia menyentuh tentang at the end pelajar boleh mendemonstrasi kefahaman mereka dengan cara kita boleh ukur sama ada dengan dia buat simulation ataupun dia buat presentation. Presentation ni mungkin sebenarnya banyak tingkat dia lah. Kalau kita perhatikan di sini untuk level atas ni pun ada presentation kan. Jadi kita sebenarnya untuk satu cara assessment boleh kita guna pakai untuk kita mengukur pelbagai aras dalam taksonomi Bloom ini, dan ianya adalah bergantung kepada
sejauh mana ataupun apa dia antara rubrik penilaian yang kita telah tetapkan untuk kita nilai apabila pelajar membuat presentation. Misalnya kalau untuk understanding, mungkin presentation tu lebih bersifat yang kata surface level. Dia tidak perlu kepada untuk dia buat perbandingan ya, untuk dia kata membuat penilaian, tetapi mungkin lebih kepada katalah kita berikan pelajar duduk dalam kumpulan, guna Google Docs dan buat satu presentation tentang, kalau contoh dalam kelas saya, mungkin tajuk-tajuk yang berkaitan dengan cyber security ya, tentang iOS ataupun tentang OS ataupun tentang digital citizenship, yang mana saya tak perlu kuliahkan, tapi saya terus bagi kepada pelajar-pelajar, okay, you go and search for this kind of information and then come up dengan Google presentation, Google slides and then present apa dia findings. So maksudnya dia memahami lah, kita boleh mengukur sejauh mana mereka faham mungkin konsep digital citizenship tu apa dia dan sebagainya. Ya? Okay. So untuk mengukur kefahaman juga kita boleh pakai soalan-soalan dalam berbentuk multiple choice pun sama. Macam saya katakan tadi, untuk sama seperti presentation, untuk multiple choice ni dia boleh duduk di level untuk remember, mungkin duduk di level understanding. Ya? Dan lihat multiple choice juga boleh duduk di application. Dan boleh juga duduk di aras yang paling tinggi ni, ya, creation, evaluation and analyzation. So maknanya satu assessment kita boleh capai tingkat-tingkat ataupun aras-aras pembelajaran yang berbeza berdasarkan kepada macam mana kita merancang ataupun kita melaksanakan assessment itu, ataupun dalam konteks ini untuk multiple choice questions, apa dia bentuk soalan yang kita gunakan. Ya, mungkin ada soalan yang very straightforward kan. Okay, maksud apa dia? Maksud apa ya? Contoh saya nak bagi. Atau maknanya istilah lah. Tak main pula idea tu. Okay. Okay, maksud sesuatu definisi tu apa dia? Okay, so A, B, C, D, E. Very straightforward. Tapi kalau soalan yang berbentuk mungkin analyze, mungkin kita akan bagi soalan yang ada Roman tu kan, 1, 2, 3, 4. Okay, 1 ni apa dia? 2 apa dia? 3 dan sebagainya, dan akhirnya kita ada satu soalan. Okay, berdasarkan statement di atas, yang mana satukah yang bukan merupakan ciri-ciri digital citizenship. So maksudnya dia perlu go through one by one yang pilihan Roman 1, 2, 3, 4 itu, dan mereka bukan hanya sekadar untuk remember, dia ingat apa dia sebenarnya ciri-ciri, tetapi dia perlu juga membuat analisis kan. Oh, ini betul ke tidak? Okay, so maksudnya dalam multiple choice juga kita boleh mencapai kemahiran yang lebih tinggi juga. Right? Okay, dan mungkin kita juga ada dalam bentuk essay, ya. Mungkin soalan berbentuk struktur atau mungkin essay yang umum. Maksudnya soalan yang berbentuk terbuka dan kita minta pelajar buat essay. Dan antara assessment yang saya suka buat, saya suka buat ialah reflection pelajar. Mungkin nanti Puan Norma ataupun yang lain tolong ingatkan saya untuk share macam mana saya nak tunjukkan contoh pelajar-pelajar membuat reflection di dalam e-portfolio nanti. Kalau saya terlupa tolong ingatkan ya. Dan of course kita boleh juga mengukur tahap kefahaman pelajar dengan melibatkan mereka di dalam proses discussion. Ya, katalah dalam PKP ni pun tidak semestinya kita tunggu semester naik baru kita boleh ni kan. Even saya, kalau contoh macam saya dengan pelajar masters yang ambil research method ni, dia orang dah discussion tu memang setiap harilah berlangsung. Kami tak guna yang sophisticated, hanya dalam Telegram saja, tetapi soalan tu macam-macam dia orang tanya. Ada yang tak faham ya, apa untuk tugasan dan sebagainya. So, dari sudut discussion, walaupun dia berbentuk informal, tapi secara umumnya kita sebagai educators ni, bila kita nampak apa di antara isu-isu ataupun macam mana pelajar-pelajar kita menjawab kepada soalan rakan-rakan dia, pun kita telah boleh mengukur sejauh mana tahap kefahaman pelajar kita. Right? Okay, dan seterusnya untuk tahap application, kita boleh juga macam saya katakan tadi, boleh guna multiple choice, ya. Mungkin short answers, essay, mungkin juga boleh gunakan game ya, sebab dalam game pun juga ada orang kata problem solving kan. So untuk pelajar ni menyelesaikan
games tu daripada satu level to the next level, dia mungkin perlu mengaplikasi kemahiran. Misalnya games dalam matematik, game dalam bahasa Arab ke kan. Okay, buat satu ayat yang lengkap, okay, baru boleh naik ke next level. So kita boleh mengukur jugalah kalau dia telah mencapai tahap yang kita perlukan, barulah dia boleh pergi ke next level, and indirectly kita tahu bahawa pelajar telah pun mendemonstrasi kemahiran mereka untuk mengaplikasikan ilmu ataupun kefahaman yang mereka ada. Okay, selain pada tu kita juga ada case study, sama ada mungkin case study ni mungkin boleh dalam bentuk projek, mini projek, pelajar buat research, pelajar dapatkan data dan buat laporan misalnya, ataupun mungkin projek-projek yang berbentuk pelajar boleh menghasilkan satu produk ataupun pelajar menghasilkan satu game board misalnya lah, okay. Contohnya lah, okay. Mungkin nanti saya buka jugalah kepada tuan-tuan perempuan untuk share mungkin apa dia antara struggles yang dihadapi ataupun kesukaran yang dihadapi dalam pengajaran untuk bidang masing-masing. So kita cuba sama-sama lah untuk kena pasti apa dia langkah yang terbaik. Tetapi saya kat sini bukan sebagai expert, saya tak expert pun sebenarnya. Cuma mungkin happen to be that I'm in education punya line, jadi ada sedikit sebanyak lah kalau boleh saya share lah. Tapi mungkin saya juga belajar daripada rakan-rakan yang lain lah juga ya. Okay, dan yang terakhir sekali untuk level yang paling tinggi untuk creation, evaluation dan analyzation, kita boleh guna inilah juga ya, sama ada multiple choice, essay, ada project, portfolio, presentation, case study, debates and reflection. So all in all, kenapa saya buat dalam bentuk macam ni ialah untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya satu skills tu ada banyak level. Ya, maksudnya apa yang kita nak ukur itu berbeza-beza antara mungkin satu topik kepada topik yang lain. Dan yang kedua ialah untuk mencapai ataupun untuk mengukur setengah-setengah kemahiran itu, ada beberapa jenis assessment yang boleh kita guna pakai. Dan di samping itu juga, satu assessment tidak bermakna dia hanya sesuai untuk mengukur satu kemahiran saja. Ya, jadi apa yang penting di sini ialah apabila kita merancang, kita hendak membuat satu penilaian sama ada dalam bentuk formatif ataupun berbentuk summatif, ianya bergantung kepada apa dia? Bergantung kepada apa dia skills yang kita nak pelajar capai. So it goes back to kita punya objektif yang ada di dalam performa kita lah. Alright? Okay, ini saya rasa penting juga untuk kita kena pasti kerana memang kita ni dalam kata era 4.R kan, 4IR ni, kita memang IPT memang diminta untuk menekankan kepada kemahiran-kemahiran yang berbentuk ataupun yang berkaitan dengan 4IR lah. So yang ni walaupun 21st century skills is not something new, memang dah lama disebut-sebut semenjak munculnya abad ke-21 kita ni. Tetapi saya rasa mungkin saya nak highlight jugalah di sini kenapa? Kerana mungkin bila kita buat performa dalam pengajaran kita, mungkin ada sebahagian daripada aspek penilaian yang boleh kita channelkan kepada kemahiran-kemahiran di dalam 21st century skills. Sebab kita ni akan melahirkan generasi yang akan menjadi kata sumber tenaga lah kan, ataupun sumber manusia yang akan menggerakkan negara kita ni. Jadi kalau kita di peringkat pengajian tinggi, kita tidak membiasakan pelajar dengan kemahiran-kemahiran 21st century skills ni, mungkin nanti kita akan ada pelajar yang cemerlang A+ dalam kertas, tetapi mereka tak boleh nak survive apabila mereka masuk ke dunia pekerjaan. So just untuk kita share sama-sama lah ya tentang 21st century learning skills. So mungkin kita biasa dengar tentang 4C kan? Biasa tak dengar tentang 4C? Iaitu critical thinking, creative thinking, collaborating and communicating. Ya. So 4Cs ni memang sangat famous lah, kalau tuan-tuan perempuan Google pun type 4Cs memang akan keluar empat kemahiran ini, dan dia sememangnya berkait rapat dengan 21st century learning skills. Ya, dan tetapi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya bila kita cakap tentang 21st century learning skills, dia bukan hanya setakat kemahiran untuk pembelajaran.
4C is closely related to learning skills, tetapi sebenarnya ada dua lagi area ataupun domain skills yang terkandung di bawah 21st century learning skills, iaitu literasi skills, ya, sama ada literasi maklumat, ya, literasi media ataupun literasi teknologi. Saya tak pastilah untuk Salpet sama ada tak kemahiran, tapi saya rasa mungkin untuk information literasi ni saya rasa semua bidang berkait, di mana contoh kalau kita nak pelajar melaksanakan satu tugasan misalnya kan, dan mereka perlu mencari maklumat, tapi tanpa kemahiran dalam information literasi, pelajar sometimes pelajar akan kata tergelincir, ya. Dia maksudnya pencarian maklumat itu mungkin tak sampai ke satu tahap yang kita harapkan. Mungkin pelajar-pelajar kalau kita kata okay, go to Google and then search anything related to A or B or C. Jadi kita akan nampak pelajar-pelajar kebanyakannya apa yang mereka akan cari ialah apa dia? Website. Betul tak? www tu. Tetapi dari sudut hierarki maklumat atau information, kalau kita cakap tentang kesarjanaan kita lah, khususnya kalau kita mengajar pelajar master ataupun pelajar PhD dan sebagainya kan. So tentulah kita mengharapkan pelajar ni supaya dapat cari sumber-sumber yang lebih, orang kata, muktabar. Okay, contohnya mereka perlu cari maklumat di dekat articles, jurnal articles, ataupun sesuatu yang berbentuk terindeks dan sebagainya. So kemahiran ini juga akan menyumbang kepada penghasilan ataupun jati diri pelajar yang lebih mapan lah. Alright. Dan yang tiga di bawah 21st century learning skills ini kita ada life skills. So sometimes life skills ini kita lupa. Ini yang kita sometimes terlupa untuk kita masukkan di dalam assessment kita. Betul tak? Dan kerana kalau kita tengok balik performa ataupun dalam kita punya kursus tu, kita punya guideline tu, cuba tengok balik apa sebenarnya objektif yang kita telah letakkan, dan mungkin kebanyakannya lebih kepada learning skills lah ataupun lebih kepada taksonomi Bloom tadi. Even dalam MQA pun kita ada kan aspek yang berbentuk psikomotor, berbentuk kognitif, berbentuk afektif dan sebagainya. Tetapi macam kita sebut tadi, sebagai tenaga pengajar kita kalau boleh kita cubalah untuk kata inject kemahiran-kemahiran ini secara mungkin bukan secara direct tapi mungkin secara indirectly kepada pelajar supaya pelajar boleh capai kemahiran-kemahiran itu. Contohnya dari sudut flexibility, ya. Jadi kalau kita tengok sometimes mungkin ada pelajar yang dia tak fleksibel, dia rigid, dia tak tahu kalau macam ni kalau dah tak boleh maksudnya that's it, tak boleh lah. Jadi kita tak nak pelajar-pelajar macam tu. Kita nak pelajar yang berbentuk fleksibel, yang sentiasa berfikir di luar kotak, pelajar-pelajar yang boleh melihat kata potentials of kata opportunities tu dalam sudut ataupun ruang-ruang yang berbeza, ya. Dan kita juga itulah kita nak supaya pelajar ada inisiatif sendiri, and then ada social skillsnya, ada ataupun soft skillsnya, ada productivity dan juga kemahiran dari sudut leadership dia. Right? So minta maaf lah saya sentuh ni sebab daripada beberapa occasions jugalah saya dapat simpulkan bahawa ramai dalam kalangan pensyarah-pensyarah, mungkin bukan di UIA tapi pensyarah-pensyarah di tempat lain, bila kita cakap tentang 21st century learning skills ni semua kata 4C je. Ya, tapi sebenarnya bila kita cakap tentang kemahiran abad 21 ni, dia ada 3 domain utama dia lah seperti mana yang saya paparkan ni. Alright? So ada soalan ke setakat ni? Ada soalan setakat ni? Belum lagi, rasanya tak ada lagi insyaAllah. Okay, alright. Okay, so ini tadi saya bercerita tentang apa itu assessment dan pembahagian dia kepada formatif dan juga summative, dan kita juga telah lihat tentang taksonomi Bloom, ya, apa skill-skills yang ada, dan baru sebentar tadi kita melihat kepada apa dia kemahiran dalam abad 21 yang mungkin boleh kita nilai untuk pelajar-pelajar kita. So kita akan lihat apa dia tools for online assessment. So macam yang kita sedia maklumlah, memang whether we like it or not, we have to shift online, fully online kan selepas ini. Dan
apa dia sebenarnya tools yang boleh kita guna pakai lah. So dalam senarai yang akan saya tunjukkan ini, mungkin ada antaranya ramai yang sudah biasa dan mungkin ada yang mungkin tak pernah try kan. Okay. Tapi tak apa, sama-sama kita tengok ya. Okay. Baik. So ini saya susun mengikut taksonomi Bloom yang kita tengok tadi, daripada yang terendah sehinggalah yang paling tinggi. Okay. So contoh untuk level remember, level yang paling rendah sekali ni, antara assessment yang boleh kita buat inilah ya, macam kita dah tengok tadi, multiple choice, kita ada true and false, kita ada matching, fill in the blank, short answers, games, quizzes and so on so forth lah. So ini sebenarnya adalah antara tools online yang boleh tuan-tuan perempuan cubalah. Contohnya Mentimeter, formative ataupun go formative, and then Kahoot, saya rasa ramai kat sini dah biasa dengan Kahoot kan. Kita ada Slido, Socrative, Quizzes, Google Quiz dan juga GameTiles. GameTiles ni sebenarnya salah satu daripada apps yang boleh kita gunakan untuk kita bangunkan satu game lah yang ada leaderboard dan sebagainya. Okay, dan saya rasa mungkin untuk tempoh ni saya tak mampu nak tunjuk semualah. Saya hanya bagi senarai macam ni. Mungkin selepas ni tuan-tuan boleh cuba. Dan kalau perlukan bantuan mungkin kita boleh fikirkan sesi lain lah kalau sekiranya diperlukan untuk macam mana kita sama-sama hands on tentang penggunaan apps yang ada ini. Ya. So setakat ni yang saya banyak gunakan, saya suka guna Mentimeter. Saya rasa kalau rakan-rakan yang pernah join bengkel terjah yang kami berempat UKM buat tu, mungkin dah pernah tengok lah macam mana Mentimeter ini kita gunakan. Kahoot, formative pun menarik, Socrative pun menarik, tetapi saya juga suka ataupun saya nak recommend kepada tuan-tuan perempuan penggunaan Quizzes. This one Quizzes. Jadi punya logo dia. Sebab Quizzes ni dia ada data analitik dia dan kita boleh gunakan dalam bentuk kata asynchronous. Okay? Soalan saya sebutlah, mungkin ada antara tools-tools yang ada ini, dia berbeza pelaksanaan dia. Mungkin bila kita ada kelas secara face to face online, maksudnya secara online lah, macam sekarang ni semua orang berada di hadapan komputer masing-masing. Let's say kita berada dengan student kita, then kita boleh gunakan seperti Kahoot, kita boleh gunakan Mentimeter, atau kita boleh gunakan GameTiles. Maksudnya kita paparkan screen share macam yang saya buat sekarang ni, saya buka Kahoot misalnya. So saya minta pelajar-pelajar kita ataupun tuan-tuan perempuan jawab. Jadi kita boleh terus nampak skor dia. Jadi untuk Kahoot, misalnya Kahoot Quizzes dan Mentimeter, dia lebih sesuai untuk kita laksanakan apabila pelajar online pada masa yang sama ataupun serentak, which is synchronous. Tetapi kalau kita rasa okey, saya mungkin pelajar kita tak ada peluang. Mungkin ada pelajar yang katalah pelajar saya balik ke Sabah Sarawak kan. Yang Sarawak tu memang tak boleh nak katalah dari segi internet dia. So mereka tak boleh nak join sesi mengikut jadual yang telah kita tetapkan. Contoh Jadi kita boleh gunakan quizzes misalnya ataupun Google Quiz. Kita boleh beri link kepada pelajar dan mereka boleh jawab pada bila-bila masa apabila mereka mempunyai akses kepada internet. Right? Itu bagi remember. Okay, dan untuk understand level yang kedua, kita ada multiple choice question dan kita ada presentation dan ada few more. Okay, untuk multiple choice sama macam tadilah, kita boleh guna Mentimeter, so saya tak perlu ulang. Dan untuk presentation pun sama juga, sama ada kita nak pelajar buat presentation secara synchronous ataupun asynchronous, secara segera ataupun tidak segera. Kalau sekiranya kita ada peluang untuk bersama-sama dengan pelajar online serentak, kita boleh gunakan ruang itu untuk pelajar buat presentation pada ketika itu. Maknanya bila di-present, semua orang boleh tengok presentation. So contohnya kalau kita macam sekarang lah, kita guna Zoom ya. Bayangkan saya ni adalah student perempuan, saya tengah buat presentation. So semua orang boleh dengar presentation saya dan at the same time pensyarah dah boleh bagi markah dan boleh berlaku soal jawab kan.
Okay, sama ada Zoom ke Webex ataupun guna Teams, Hangout dan sebagainya lah. Okay. Dan kalau sekiranya macam saya katakan tadi, pelajar ada masalah untuk online pada waktu yang serentak dengan kita ataupun dengan rakan-rakan lain, kita boleh gunakan kaedah screencasting. Ya, screencast ni ialah salah satu daripada skills ataupun salah satu daripada apps, bukan skills, satu application secara dalam talian yang boleh kita guna sama ada kita nak buat dekat komputer ataupun kita nak buat dekat handphone kita. Ya. So mungkin dalam contoh screencast ni kita ada screencast-o-matic, saya lupa nak masukkan nama kat sini. Kita ada screencast-o-matic, kita ada Camtasia, kita ada Loom, kita ada Screencastify, banyak lagi lah yang boleh kita guna pakai, dan kita boleh guna yang percuma saja. Tetapi yang kalau boleh saya recommend kepada rakan-rakan, kalau kita tak nak beli, kita tak nak subscribe, boleh gunakan Screencast-o-matic. Screencast-o-matic ni adalah free dan dia bagi kita tempoh 15 minit untuk kita buat rakaman. Dan pelajar-pelajar saya pun banyak guna Screencast-o-matic ni sebab dia mudah untuk dikendalikan dan dia orang kata boleh kita upload terus ke YouTube, ya. Dan mungkin yang kedua, kalau sekiranya presentation itu berlaku secara asynchronous, maksudnya kita nak pelajar upload dia punya tugasan ataupun presentation, kita minta dia upload di YouTube, boleh juga. Ya, jadi pelajar-pelajar once dia dah buat recording, mungkin boleh guna handphone mereka saja, atau mereka nak screencast, dia nak rakam dia punya slide dekat handphone dia tapi dia nak dubbing suara. So dia boleh guna screencast dekat handphone dan dia dapatkan file, kemudian dia upload ke YouTube. Okay. Dan YouTube ni pun panjang jugalah cerita kalau kita nak pemilihan sama ada nak private ataupun kita nak public ataupun kita nak unlisted kan dia. So saya rasa mungkin kita skip dululah yang bahagian itu, ya. And then seterusnya untuk kita tools yang boleh kita guna untuk presentation pelajar-pelajar, of course kita boleh guna SOCMAC lah, social media. Ya. Pelajar kita mungkin ada Facebook, Twitter, IG, ya. Dan mungkin salah satu antara jokes yang selalu kita educator sebutkan, dia kata kalau pelajar boleh ber-TikTok, takkan tak boleh nak masuk LMS, contoh kan. Okay? Ataupun kalau pelajar boleh update aktiviti DIG, takkan tak boleh masuk ke grup Telegram untuk berbincang dan sebagainya. So dunia tanpa sempadan ni boleh maksudnya dunia internet ni boleh kita guna pakai sebagai alternatif untuk kita membuat assessment, right? So and then yang paling mudah, of course lah kita boleh gunakan pembentangan untuk kita kita gunakan sebagai platform untuk presentation pelajar dan sebagainya. Okay. Sekejap saya terputus sekejap. Alright. Boleh saya sambung sikit lagi ke? Boleh Okay, alright. So ini adalah untuk understand, dan di bawah understand juga kita boleh juga ukur menggunakan essay ataupun reflection. Contohnya kita minta pelajar create blog sendiri, ya. Pelajar boleh menulis ataupun membuat reflection, tulis dekat blog. Dia mungkin boleh ada journal dan mungkin juga kita boleh gunakan Flipgrid, ya. Flipgrid ni salah satu daripada apps yang boleh kita gunakan untuk kita minta pelajar-pelajar bagi reflection kepada kita tetapi dalam bentuk video, ya. Kalau dalam blog dan journal ni lebih berbentuk teks lah, dia perlu menulis, tetapi Flipgrid dia lebih kepada audio dan video. Pelajar perlu merakam diri sendiri untuk memberikan dia orang punya reflection ataupun mungkin even untuk membuat presentation dan sebagainya. Okay? Dan kita boleh juga guna Padlet yang juga kita boleh guna YouTeach, ya. YouTeach ada kat sini. Dan untuk discussion, kita boleh gunakan LMS. Ya, dan saya pastilah setiap universiti ada LMS dia yang official tersendiri kan. Macam kami di UKM, kalau sebelum ni kami guna iFolio, sekarang ni kami dah tukar kepada UKM Folio which is Moodle based, ya, Moodle. Dan masih di peringkat awal dan masih ada lagi lah isu-isu dari sudut kata overlapping dan sebagainya. Tetapi kita boleh gunakan whatever LMS yang kita ada
sebagai platform untuk pelajar buat discussion. Atau kita ada online group di tempat lain, misalnya kalau kita ada blog sendiri, kita ada forum, kita boleh gunakan juga. Boleh gunakan group WhatsApp, Telegram dengan pelajar, even menggunakan YouTube. Katalah kita ada kita berikan satu video dan kita minta pelajar letakkan komen-komen di bawah YouTube tersebut. So dengan itu juga kita boleh mengukurlah dari sudut kefahaman pelajar tentang konten di dalam video yang mana kita nak access tadi. Okay. Dan mungkin ini Edpuzzle sebenarnya mungkin ramai dah biasa kot dengan Edpuzzle tapi Edpuzzle ni mungkin bagi yang belum pernah mencuba, just give it a try sebab Edpuzzle ni dia sangat menarik dan dia sangat interaktif dan boleh kita bekalkan kepada pelajar untuk mereka mengulang kaji. Dan Edpuzzle ni sebenarnya kita tak perlu susah payah nak bangunkan video sendiri. Ya, misalnya katalah untuk topik yang kita nak ajar, kita pergi dekat YouTube, kita cari video YouTube tersebut dan kita import dimasuk ke dalam Edpuzzle. Sebab dalam Edpuzzle ni, misalnya kalau katalah kita ada satu video yang duration dia about 5 minutes, katalah untuk minit yang minit 1.25, minit yang minit 1.25 saat, kita stop kat situ, kita boleh masukkan soalan. Ya, katalah mungkin selepas minit 1.25 tu ada telah diterangkan tentang konsep misalnya. So kita boleh masukkan soalan, apakah konsep yang kamu faham tentang daripada video ini. So itu boleh kita guna pakai lah. Alright. Dan bila kita menggunakan ataupun kita nak mengukur kemahiran application, macam tadi kita boleh guna multiple choice, saya telah pun go through tadi. Dan kita boleh guna essay sama ada mungkin dalam blog ataupun mungkin dalam bentuk Word itu sendiri. Dia masih lagi boleh kita access melalui online kan. Atau pelajar boleh gunakan Google Drive, Dropbox dan mungkin kita sebagai tenaga pengajar, kalau kita nak bagi feedback kepada essay pelajar, kita boleh gunakan track changes yang ada sama ada di dalam Words ataupun di dalam Google Docs. Atau kalau di dalam PDF sendiri, kita boleh gunakan contohnya macam PDF annotate dan sebagainya. Okay, right. Dan untuk case study ataupun projek, kita boleh buat assessment melalui misalnya kita berikan pada pelajar-pelajar lah. Mungkin kalau untuk bahasa, blog adalah salah satu platform untuk assessment yang sangat-sangat engaging. Pengalaman saya pun dengan pelajar, masa saya mula-mula perkenalkan e-portfolio dengan pelajar, masa tu saya ingat mungkin 3 tahun, 4 tahun lepas lah saya mula perkenalkan e-portfolio. Pelajar-pelajar memang sangat excited sebab diorang kata sebenarnya mereka ni dah lama ada hajat nak ada website ataupun blog sendiri. So bila mereka ada kemahiran untuk menghasilkan blog dan apabila kita bagi pula tugasan, memang pelajar akan all out. Ya, mungkin nanti tugasan pelajar dan sebagainya. Dan kita boleh gunakan Trello juga. Misalnya kalaulah kita berikan pelajar ni tugasan berkumpulan, ya, pelajar so kita boleh create Trello. Trello ni sebenarnya adalah satu project management tools yang boleh kita guna pakai secara percuma saja. Dan kita boleh invite pelajar-pelajar kita masuk ke dalam Trello tu. Jadi apa yang pelajar perlu buat ialah mereka perlu update setiap fasa-fasa dalam pelaksanaan projek itu dan kita boleh monitor dia. Sebab setiap kali pelajar upload satu maklumat yang baru, kita akan dapat tarikh tau. Jadi kita boleh tengok, kita boleh track lah dia punya progress. Okay, minggu ni apa yang telah pelajar upload dan sebagainya. Okay. Task work juga adalah dia konsep dia ataupun function dia lebih kurang sama dengan Trello. Ya. Tapi saya sebab saya dah guna lama Trello ni, saya malas nak beralih kepada task work lah. Tapi beberapa rakan saya pun ada guna task work ni. So dia orang kata macam best jugalah. So mungkin saudara boleh give it a try ya. Okay. Kemudian untuk projek juga kita boleh gunakan e-portfolio ataupun mungkin ada setengah-setengah tugasan yang melibatkan penghasilan video. Ya, misalnya macam kalau kelas saya untuk kelas inovasi dan teknologi dalam PMP,
Kemahiran yang perlu pelajar tunjukkan ialah untuk mereka mengaplikasi apa nama ni, kemahiran untuk membangunkan storyboard. Ya, jadi untuk mengukur sejauh mana belajar ni boleh menghasilkan storyboard, saya bagilah mereka projek untuk hasilkan satu video. Video bergantung pada tajuk lah, tapi macam yang semester yang paling terkini baru ni, yang semester yang lepas, bukan semester sekarang, saya bagi mereka tugasan untuk hasilkan satu video ataupun movie, short movie, movie yang pendek untuk promote satu nilai. So bergantunglah nilai apa yang nak ambil. Jadi apa yang mereka pelajar perlu buat ialah mereka perlu hasilkan satu storyboard terlebih dahulu, dan dari situ kita dah boleh tengok kemahiran dia untuk mengaplikasikan skills untuk create storyboard. Okay, kemahiran yang kedua ialah saya nak tengok sejauh mana mereka boleh mengaplikasi untuk kemahiran penggunaan kamera. Sebab dalam kursus saya itu adalah kemahiran untuk menghasilkan media pengajaran berasaskan video. Jadi mereka perlu demonstrate kemahiran untuk shooting pula. Nak guna panning ke, nak guna zoom in ke, zoom out ke. Ya? Dan pelajar-pelajar akhirnya mereka perlu hasilkan satu video yang lengkap. Okay, so itu antara cara untuk kita buat assessment. Okay. Dan presentation, reflection report dan sebagainya. Okay. Sorry membebel banyak kot saya ni tapi saya just nak tunjukkanlah setiap satu level tu apa di antara apps ataupun tools yang boleh kita gunakan. And then ini adalah bagi kemahiran yang paling tinggi sekali, iaitu analisis, sintesis dan juga create. Kita boleh sama juga, kita boleh gunakan multiple choice and then short answers macam yang saya katakan tadi, depending on how we actually orang kata create the questions. Sama ada soalan tu untuk aras pengetahuan ataupun soalan itu yang akan mengukur kemahiran mereka untuk membuat analisis ataupun sintesis. Dan of course kita boleh juga guna untuk presentation dan juga kita boleh gunakan untuk case study seperti mana tadi. Alright, so inilah all in all apa yang telah saya terangkan tadi, iaitu di dalam taksonomi Bloom ada dia punya level dia, dan ini antara jenis-jenis assessment yang boleh kita buat secara dalam talian, dan yang tadi adalah tools yang boleh saudari ataupun tuan-tuan perempuan gunakan untuk mencapai ataupun untuk mengukur skill yang telah kita tentukan itu tadi. Alright. Dan mungkin beberapa perkara yang mungkin kita perlu consider lah sebelum kita decide apa sebenarnya bentuk ataupun tools yang kita nak guna untuk kita buat assessment secara dalam talian. Okay, of course yang pertama yang paling penting sekali, macam saya dah sebut mungkin berulang kali tadi lah, apa sebenarnya skills yang kita nak ukur. Itu paling penting skills apa yang kita nak ukur. Jadi bila kita dah kena pasti, kita nak tengok kemahiran pelajar membuat analisis contohnya. So kita boleh rangkalah apa dia bentuk kemahiran ataupun assessment yang sesuai untuk mengukur kemahiran tersebut. And then when we talk about online, memanglah internet access dan juga bandwidth ni adalah satu isu yang mungkin bagi kita duduk di area Lembah Kelang kita rasa mungkin tak banyak isu lah kan. Walaupun sebenarnya internet kat rumah saya ni pun asyik putus-putus juga, tapi hari ni saya dah standby, saya dah terus guna hotspot sebab macam sebelum ni asyik terputus-putus dia bila saya guna Unify. Okay, jadi itu bagi kita, tapi macam mana dengan end users kita ataupun students kita? Jadi sebelum kita decide apa bentuk assessment ataupun tools yang kita nak guna untuk kita assess pelajar kita, kita perlu tahu dulu apa dia status capaian internet pelajar. Itu sangat penting sebab kita tak nak kata unfair kepada students lah kan. So kita nak make sure supaya semua student dapat diukur ataupun dapat dinilai menggunakan alat yang sama. Okay, jadi kita kena tahulah. Jadi untuk internet access, untuk bandwidth ni mungkin kita kena tengoklah. Bagi saya kalau kita nak buat multiple choice question, mungkin Google Form adalah yang mungkin pilihan yang terbaik ya. As compared to kalau kita guna quizzes ni, sometimes mungkin ada macam pelajar saya dia duduk di Sarawak, saya tak ingat bahagian mana. Jadi dia kata, doktor nak tunggu soalan tu loading pun memang sampai lah
tak boleh nak loading. Jadi saya tahu okey kesian pula dia. So selepas itu saya banyaklah menggunakan Google Quiz dan Google Form yang dalam quiz mode yang mana dia lebih ringan dan kita hanya perlu berikan link kepada pelajar-pelajar lah. Tapi mungkin juga kita jangan masukkan orang kata stimulan yang berat-berat. Misalnya dalam soalan tu pun kita boleh masukkan video kan. So make sure you don't put any orang kata videos ataupun gambar yang besar untuk mengelakkan isu-isu benefit untuk pelajar-pelajar kita. Dan mungkin ini pun saya dah sentuh secara indirect tadi, sama ada kita nak buat assessment tu synchronous ataupun asynchronous. Ya, sama ada kita nak buat untuk formative ataupun summative. So kalau untuk synchronous, mungkin kita boleh gunalah beberapa tools, ataupun kalau untuk asynchronous, apa dia tools yang lain yang boleh kita guna pakai. So those are the consideration yang saya rasa perlu kita ambil kira sebelum kita boleh come up dengan bentuk tools yang kita gunakan untuk membuat assessment kepada Alright.